berjemaah yang kita sedia maklum merupakan fardu kifayah bagi salat 5 waktu yang wajib. Sama-sama kita ikuti penerangannya daripada Ustaz sebentar lagi. Dan sebelum tu saya ingatkan jemaah berada dalam keadaan selesa dengan mutekan mikrofon dan offkan kamera bagi kelancaran majlis ilmu ini. Dan seterusnya tanpa membuang masa, saya serahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazim. Dipersilakan Ustaz. InsyaAllah, terima kasih. Video saya macam tak boleh nak on, saya rasa lah. Tak, memang jelas. Oh, nampak Cuma video, suara jelas, cuma video tu tak boleh on ke? Macam mana Kalau Ustaz keluar sekejap, masuk Ya, balik? boleh. Boleh sekejap Saya keluar Okey, sekejap boleh. Okey. Assalamualaikum Puan Zahra. Silakan. Sementara kita tunggu Ustaz masuk sebab tadi ada masalah audio. Assalamualaikum Ustaz. Nampak Ustaz dah masuk ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Puan. Ustaz, saya rasa cuba Boleh onkan dia punya. Okey, nampak. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Amma ba'du, tuan-tuan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minta maaf suara dia mendatang tiba-tiba begini. Jadi tak apalah, ujian ataupun rezeki daripada Allah lah tu. Tuan-tuan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuma hari ini mungkin tajuk saya kita panggil kurang catchy sikit. Solat berjemaah yang ramai nak dengar hari ini adalah perempuan. Jadi rasanya macam solat berjemaah ni tak ada kaitan sangat dengan perempuan. Mungkinlah kau begitu. Adapun sebenarnya ia banyak juga berkaitan dengan mana-mana jantina. Termasuklah dalam solat berjemaah ini ada dibincangkan secara meluas tentang satu jantina yang ganjil dalam dunia, iaitulah jantina khunsa. Jantina yang seolah-olah kita tak boleh nak tentukan dia jantina apa. Adapun dalam sains teknologi sekarang boleh ditentukan adakah dia perempuan ataupun lelaki begitu, tapi tetap juga dia dikira sebagai khunsa. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya nak ubah tajuk saya tiba-tiba? Sedangkan sebelum ni kita duk cerita pasal hati. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab perkara pertama yang kita perlu kenal adalah hati. Sebelum kita masuk perkara yang lebih penting dalam keduniaan kita.
Iaitulah perkara tentang fiqh dan juga segala amali kita. Sebelum kita masuk kepada perkara tersebut, amali itu, maka kita perlu belajar untuk tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenal dulu hati. Walaupun hati ni kita dengar, kita dah cerita banyak kali lah, hati tu sangat kuat. Hati ni sangat hebat. Tapi sebenarnya hati tetap juga boleh mengalahkan, boleh dikalahkan dengan pemikiran. Ataupun pemikiran itu boleh mengawal hati. Kan ada kita sebut kan, kalau ikut hati, kalau ikut hati ni habis kau ni, sebegitu contoh kan. Jadi perkataan itu memang daripada hati. Cuma ada kewarasan fikiran yang lebih kuat daripada hati yang boleh kawal hati. Jadi pemikiran itu adalah pemikiran yang kita panggil hukum fiqh, hukum fiqh yang kita nak belajar ni lah. Jadi pemikiran, walaupun pemikiran sebegitu kuat, ada perkara yang boleh kalahkan pemikiran. Ada perkara yang boleh kalahkan fiqh ni. Apa dia tuan-tuan? Orang yang mabuk, orang yang gila. Apa pun perkaitan tentang fiqh, kalau orang tu gila, orang tu mabuk, maka semuanya tidak jadi wajib untuk dia. Maka semuanya tidak akan jadi berguna untuk dia dalam pemikiran tersebut. Orang mabuk boleh kalahkan orang fikir. Kan kalau tengok orang mabuk ni dia teruk sikit tuan-tuan. Kalau api hidup, kan api tengah hidup, dia boleh pegang api tu macam tu je, orang mabuk. Tapi dalam keadaan mabuk itu, ada yang lagi kuat daripada mabuk. Kita dapat satu hari ni benda yang kuat-kuat pula. Apa yang lagi kuat kan? Orang mabuk tu tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, walaupun dia sekadar begitu, maksudnya dia gila lah. Akal dia hilang. Sampai tahap dia tak boleh nak mikir apa yang bahaya, apa yang tak bahaya. Jadi orang mabuk ni dia kalah sangat dengan ngantuk. Buatlah mabuk macam mana pun, kalau dia mengantuk, dia akan tertidur. Cuma dalam ngantuk ini, kita akan terkalahkan. Mengantuk ini kalah pula dengan perasaan risau. Kalau kita dah terlampau risau, maka kita tak akan jadi ngantuk dah. Hilang semua ngantuk, sehingga boleh menyebabkan kita tak sedar yang kita boleh tak tidur sehingga 4-5 hari kerana risau tersebut. Adapun tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, risau ini adalah perkara yang paling kuat. Dan apakah risau ini sebenarnya? Risau ini adalah sesuatu yang juga bermula daripada hati. Maknanya, hati boleh mengalahkan hati balik. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita perlu belajar dulu. Macam mana nak corak hati, macam mana nak bawa hati tu jadi kepada risau ataupun hati tu jadi mengarah kepada yang baik. Begitulah. Sebab hati ni dia lebih kepada ketauhidan. Maksudnya tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat tuan-tuan. Kita cerita malaikat. Sebab cerita tawaduk tadi kan. Nak ceritanya kenapa kita kena cerita hati dulu sebelum yang lain. Sebab malaikat ni tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, setiap hari dia akan melawat ataupun memandang ke wajah kita, kata Nabi SAW 70 kali. Setiap hari. Ada riwayat lain yang sebut Allahumma salli Muhammad 360 kali satu hari. Malaikat maut dia datang jumpa kita setiap hari 70 ataupun 360 kali setiap hari. Untungnya kita tak nampak je dia. Kalaulah kita nampak dia tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, sudah barang tentu kita akan pengsan dan mati sebelum waktu dia. Sebab malaikat maut ni seram. Kalau kita buka kitab Allahumma salli Muhammad, kitab apa yang menceritakan tentang fizikal malaikat itu, dia sesuatu yang sangat seram. Antara malaikat yang paling seram, yang paling ditakuti adalah malaikat maut dan juga malaikat yang menjaga neraka Malik. Jadi tuan-tuan, kalaulah kita boleh nampak dia dah barang tentu kita akan mati ataupun pingsan sebelum masa dia. Dia tengok kita, malaikat tengok kita, kita tak tengok dia. Dia pandang kita, kemudian dia lapor pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku cabut nyawa orang ni, ya Allah. Allah kata, jangan dulu, kata Nabi SAW dalam satu hadis. Jangan dulu. Malaikat tak tahan, ya Allah, orang ni mabuk, ya Allah, aku cabut dia, ya Allah, nyawa dia. Allah kata, nanti. Mungkin boleh jadi dia taubat nanti. Sifat rahimnya, rahmannya Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat sambung lagi. Dia ni sombong, ya Allah. Allah kata mungkin satu hari dia akan jadi rendah hati. Dia ni keras hati, ya Allah, takabur. Mungkin satu hari dia akan jadi orang yang tawaduk, kata Allah Subhanahu Wa Taala.
Sehinggalah malaikat ini digeram dengan satu orang, iaitulah orang yang berzina. Maka malaikat kata, ya Allah, aku cabut nyawa dia waktu zina. Allah kata, tunggu. Mungkin boleh jadi dia orang bertaubat. Malaikat tak puas hati, tuan-tuan. Malaikat kata apa? Aku dah tunggu lama dah dia tak taubat-taubat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ajal dia belum sampai. Tunggu tak taubat juga. Allah kata sabar, ajal dia belum sampai. Kalau ajal sampai, tak perlu nak COVID pun. Tak perlu demam, tak perlu aksiden. Tengah ceramah sekalipun, Allah boleh angkat nyawa orang tersebut. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kena kenal ataupun kita kena faham bab hati sikit demi sedikit dulu. Sebelum kita masuk bab amali. Sebab kalau kita masuk amali semata-mata tanpa ada berkaitan dengan apa kita panggil psikologi ataupun hati itu sendiri, maka ia menjadi satu yang sia-sia. Seolah-olah kita hanya belajar teori sains tentang angkasa tapi kita tak tahu pun apa angkasa itu. Kita tak ada hati pun nak tahu tentang angkasa, kita cuma dengar sahaja apa perkaitan ataupun apa keilmuan angkasa tersebut. Dia macam kosong. Sebab itulah perlu dengar dulu hati dan ini disusun oleh ulama. Apa yang ulama susun? Rukun Islam. Rukun Islam, tuan-tuan, mestilah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap dulu, jaga hati dulu supaya percaya Allah, percaya Rasul. Jaga hati dulu supaya hati ni boleh tiru macam mana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jaga hati dulu supaya hati ni boleh rasa rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaga hati dulu supaya hati ni kita boleh jadikan Ar-Rasul tu sebagai satu jambatan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru yang keduanya as-salat. Mengucap dua kalimah syahadat, rukun Islam kedua adalah solat. Barulah cerita bab solat. Puasa, haji, baru cerita bab amali dan sebagainya. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tawadhu' hati ini perlu dipelajari seperti mana saya tambah lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ada dalam satu hadis. Kalau tak silap saya daripada Muaz bin Anas radhiyallahu anha. Dua orang ni orang mulia lah. Muaz bin Anas adalah orang mulia, jadi kita sebut radhiyallahu anhuma, dua orang. Siapa yang tinggalkan, kata Nabi SAW, siapa yang tinggalkan pakaian yang cantik dan mahal? Siapa yang tinggalkan pakaian yang cantik dan mahal disebabkan sifat tawadhu' dia, sebab dia nak rendah diri depan Allah, sedangkan dia mampu. Ni hadis daripada riwayat Tirmizi, tuan-tuan. Saya baru baca tadi. Siapa yang tinggalkan pakaian yang mahal dan cantik disebabkan rasa tawaduk, rendah diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan dia mampu, nescaya Allah akan panggil dia pada hari kiamat nanti di hadapan seluruh makhluk yang ada dan ia akan disuruh pilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala jenis pakaian yang mana dia nak pakai nanti. Itu antara kesan tawaduk. Itu antara kesan hati yang perlu kita fahami. Itu antara kesan hati yang kita dah belajar sebelum ni yang patutnya kita bawa sampai ke depan. Dan hari ni kita nak bawa hati kita itu masuk memahami bagaimanakah hati itu boleh mempengaruhi solat kita. Bagaimanakah kita nak meniru Ar-Rasul ataupun menjadikan Rasul itu sebagai jambatan supaya kita tak tinggalkan sunnah Nabi SAW. Sebab apa saya buka satu kitab yang namanya kitab Salatul Jamaah. Mungkin akan datang saya akan buka satu tajuk yang mungkin catchy sikit lah kan. Sebab saya buka kitab Salatul Jamaah ini sebab kebanyakan kuliah-kuliah hanya membuka bab kitab-kitab fiqh solat. Adapun sebenarnya kita ada satu kitab yang namanya solat berjemaah yang dalamnya sangat banyak sunnah yang ditinggalkan. Sangat banyak. Hatta sunnah tersebut tidak terkecuali oleh perempuan walaupun namanya solat berjemaah. Sebab tu saya nak buka perkara ni. Dan ia juga berkaitan dengan hati lah. Ada beberapa lah yang saya akan selitkan insya-Allah. Saya tak ada masalah. Tuan-tuan pembanah mati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah saya buka satu namanya Salatul Jamaah. Kitab solat berjemaah, hukum ahkam. Antara yang menarik sebenarnya sebelum saya masuklah kitab ini, ada beberapa perkara yang menarik dalam ni. Sebagai contoh, Allahumma salli ala Muhammad, berkaitan solat berjemaah dengan
pembinaan ataupun engineering ataupun pembinaan masjid ini. Ia sangat berkait rapat sehingga hari ini banyak masjid yang tidak menepati ciri-ciri sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi tuan-tuan yang sampai rupanya benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhir zaman nanti nak buat satu sunnah tu macam pegang bara api. Kadang-kadang sunnah yang kita nak buat tu bukan sebab kita dah tahu tapi susah nak buat. Bukan begitu. Adapun hadis tadi, akhir zaman nak pegang sunnah macam pegang bara api, sehingga satu tahap sunnah pun kita tak tahu. Sampai tak tahu nak pegang sunnah mana. Betul ke benda tu sunnah? Sampai tak tahu yang menyebabkan kita tak pegang tu sunnah. Antara sunnah yang sangat penting dan sangat disebut oleh semua kitab-kitab solat berjemaah adalah digalakkan dan disunnahkan kepada semua para jemaah untuk meminta izin ataupun mengangkat tangan kepada imam apabila ingin meninggalkan solat berjemaah. Maksudnya, kalau habis mayang, imam sedang berzikir, makmum nak keluar daripada jemaah tersebut, sepatutnya dan selayaknya makmum tersebut memohon izin, meminta izin, mengangkat tangan kepada imam untuk keluar daripada jemaah tersebut. Walaupun dengan sebab urusan peribadi. Tuan-tuan, puan-puan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaklah. Dalam ni tajuk-tajuknya sangat banyak sehingga diperincikan apakah pahala 27 yang disebut dalam solat berjemaah. Kenapa solat berjemaah itu lebih 27 daripada solat sendiri? Semuanya disebut dalam ini. Ada beberapa istilah yang mungkin kita tak pernah dengar, at-tabaiyah dan sebagainya, yang mungkin kita akan bincang lah. Cuma tuan-tuan, puan-puan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kitab ni macam novel. Sebab apa saya kata novel? Sebab kitab ni tebalnya 700 muka surat. Tuan-tuan, 700. Minta maaf lah. Tebal begitulah. Nampak tak? 700 muka surat, tuan-tuan. Jadi agak mungkin ambil masa lah begitu. Tapi ia seronok lah. Dan banyak perbahasan yang mungkin kita tak pernah dengar. Antaranya adalah apakah perkara yang boleh kita sebagai seorang lelaki ataupun seorang perempuan sebagai contoh untuk buat alasan supaya tidak solat berjemaah. Apakah perkara tersebut? Semua ada di dalam ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita pergi masuk secara tuntas, secara detail, maka ada baiknya kita pergi ke muqaddimah dahulu. Ini adalah adab dalam pembelajaran. Mana-mana kitab, jangan tinggalkan muqaddimah. Sebab muqaddimah itu biasanya memperkenalkan kaedah kita memahami kitab tersebut. Kaedah kita membaca kitab tersebut sebagai contohlah. Contohnya macam ada satu kitab yang namanya Kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Siapa yang tak tahu, siapa yang tak kenal, maksudnya penceramah mana yang tak kenal ataupun ustaz mana yang tak kenal Ibnu Khaldun ni, memang pelik lah. Sebab Ibnu Khaldun ni, Muqaddimah Ibnu Khaldun adalah kitab yang sangat terkenal. Adapun sebenarnya Muqaddimah Ibnu Khaldun adalah diambil daripada kitab beliau, kitab Ibnu Khaldun, yang wafat pada tahun 1406. Wafatnya berumur 64 tahun Ibnu Khaldun ni. Dia buat satu kitab yang namanya Al-Ibar. Kitab Al-Ibar ini menceritakan tentang sosiologi. Apa kita panggil? Sains, teknologi, sains. Sebab rambut dia dah ada masalah. Begitulah. Jadi 1406 Masihi, wafatnya Ibnu Khaldun pada umur 64 tahun. Dia buat satu kitab yang namanya Al-Ibar. Tapi kitab yang Al-Ibar ni, 7 jilid kitab Al-Ibar ini, yang terkenalnya hanya 1 jilid sahaja. Iaitulah muqaddimah kepada Al-Ibar ini. 1 jilid itu hanya ceritakan bab muqaddimah sahaja. Dia perantara je lah, kata-kata perantara. Tapi dalam perantara tersebut menyebabkan bila kita habis baca muqaddimah itu, kita seolah-olah boleh memahami terus jilid ke-7 itu sekali semua terus. Sebab itulah muqaddimah ini adalah satu perkara yang sangat penting, dan ia adalah satu kebiasaan para ulama
untuk menulis muqaddimah dan membacakan muqaddimah. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kitab ini adalah kitab yang menceritakan hukum hakam solat berjemaah, iaitulah dari sudut syarat, adab, perkara makruh ataupun perkara yang menggugurkan tuntutan untuk solat berjemaah, semuanya dicerita dalam ni. Kerana dibuat kitab ini, penulis ini namanya Syekh Muhammad Khidir bin Husain bin Ibrahim. Katanya dibuat kitab ini adalah kerana solat berjemaah ini adalah salah satu ciri paling unik dalam agama Islam. Minta maaf, salah satu ciri-ciri unik yang ada dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Ini seperti mana solat berjemaah ataupun dan juga solat Jumaat dan solat 2 hari raya, solat gerhana dan solat minta hujan. Ini semua solat yang hanya ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dia buat kitab ini ataupun dia susun semula kitab ini, dipetik sehingga menjadi satu kitab yang setebal 700 muka surat. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebut kat sini, dengan adanya solat berjemaah juga, orang yang kurang arif dapat belajar daripada yang alim, khususnya perkara yang berkaitan dengan solat. Disebutlah, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kelebihan solat berjemaah. Sebenarnya kelebihan solat berjemaah ni kita tahu banyak dah. Antara yang paling popular adalah tafdhulu salatul fardhi bi 27 darajah. Lebih daripada 27 pahala. Tapi ada dua lagi yang kita jarang tahu bila orang solat berjemaah. Dan solat berjemaah ini, pahala ini tidak terkecuali sama ada lelaki, perempuan ataupun khunsa ataupun kanak-kanak yang mula memayis. Semuanya dapat perkara yang sama. Apa dia tuan-tuan? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man masya ila salatin maktubatin fil jamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahiya ka hajjatin wa man masya ila salati tatawwu'in fahiya ka umratin nafilatin. Siapa yang berjalan pergi solat untuk solat fardu berjemaah, siapa pun, dia tak sebut dalam ni lelaki ataupun perempuan, man masya ila salatil jamaah, siapa pun yang nak pergi solat berjemaah ataupun ada niat nak solat berjemaah, maka ia akan dapat pahala seperti mana pahala haji. Dan siapa yang berjalan menuju solat sunat berjemaah, ini Nabi SAW sebut. Sebab itulah saya kata kita kena buka kitab ni. Sebab rupanya ada solat sunat berjemaah yang lain daripada solat sunat Aidil Adha, solat sunat hujan dan sebagainya, yang perlu dibuat secara berjemaah. Dan yang peliknya, kebanyakan kita membuat ataupun mengamalkan dengan cara yang sangat salah. Sangat bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berjalan untuk solat sunat berjemaah, maka ia mendapat pahala seperti mana pahala Allahumma salli ala Muhammad ka umratin nafilatin, seperti pahalanya umrah yang lengkap. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi lah beberapa perkara, antaranya siapa yang solat 40 hari bersama jemaah mendapat takbiratul ula, maka dituliskan atau ditetapkan baginya 2 pelepasan, iaitulah pelepasan daripada api neraka dan juga pelepasan daripada munafik. Kenapa dalam solat berjemaah selalu hadisnya, selalu ayat Qurannya, selalu dalilnya mesti dikaitkan dengan munafik? Munafik ni tuan-tuan, dia busuk hati. Dia mesti berkaitan dengan hati, wajib. Kenapa setiap kali solat jemaah mesti dalilnya berkaitan dengan orang munafik? Sebab, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sebab Allahumma salli ala Muhammad, sebab solat berjemaah ini dipandang enteng oleh orang-orang lain, sehinggalah menyebabkan ramai orang pandang enteng, sehingga menyebabkan mereka tidak sedar yang diri mereka ada sifat-sifat munafik, sehingga menyebabkan sifat kasihnya Allah Subhanahu wa taala itu memberi satu jaminan, siapa yang solat berjemaah dapat takbiratul ula 40 hari
maka nescaya dan barang tentu Allah jamin untuk tuliskan dia tak adalah nama dia dalam golongan orang-orang munafik ataupun ciri-ciri orang munafik. Dua tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, siapa yang dapat takbiratul ula, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi kata siapa yang solat 4 arba'a qabla wa ba'daha, solat 4 rakaat sebelum dan selepas solat zuhur. Boleh. Siapa yang solat 4 rakaat sebelum dan selepas zuhur, maka dia adalah orang yang mendapat pelepasan daripada sifat munafik. Yang ni pun kena ceritalah. Adapun solat sunat zuhur, qobliyah dan ba'diyah ini perlu dibuat secara 2 salam. Adapun kalau kita nak buat, saya tambah kalau kita nak buat solat sunat sebelum dan selepas isyak 4 rakaat pun boleh, tak ada masalah. Fadilatnya masih sama jika dikiaskan, cuma kaedah solat sunat itu berbeza. Yang ni saya tambahlah sebagai penambahan, insya-Allah sebagai penambahan baru mungkin, ataupun penambahan yang mungkin pengulangan dan sebagainya. Siapa yang solat sunat qabliyah ba'diyah 4 rakaat waktu siang, maka dia perlu buat 2 salam. Adapun orang yang solat sunat qabliyah ba'diyah pada waktu malam 4 rakaat, maka dia perlu ataupun disunatkan untuk dia solat secara 1 salam sahaja tanpa tahiyat awal. Boleh? Jadi kalau contoh qabliyah isyak, dia nak buat 4 rakaat, dia boleh sembahyang 4 rakaat 1 salam tanpa ada tahiyat awal. Itu semua diperbincangkan dalam ni jugalah. Cuma saya sebut awal supaya lebih mudah faham, insya-Allah. Tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam muqaddimah ini dipetik juga satu kitab yang namanya Al-Manhus Saniyah 'ala al-Wasiyatil Mutabawaliyah. Satu kitab yang menceritakan betapa orang-orang dulu, orang salaf yang terdahulu sangat ambil berat tentang solat berjemaah. Sehingga kan ada satu kisah dalam kitab Manhus Saniyah ini, seorang lelaki yang sangat hebat, iaitulah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni tuan-tuan pernah juga terlepas solat jemaah. Pernah. Cuma apa tindakan dia bila dia terlepas solat? Satu ketika pernah Abdullah ibnu Umar dia terlepas solat isyak berjemaah sebab sibuk dengan kerja dia. Habis kerja dia keluar-keluar tengok orang dah balik dah. Balik pula tu tuan-tuan bermana mati Allah, kisah Abdullah bin Umar ni, balik pula daripada masjid tu, dia balik. Abdullah bin Umar keluar, radhiyallahu anhu keluar, sahabat-sahabat dia pandang dia, semuanya ucapkan takziah. Takziah Abdullah bin Umar, takziah. Sebegitu sekali circle waktu tu, sehingga memaksa Abdullah bin Umar ini memaksa diri dia pada malam yang berlaku tersebut untuk solat isyak. Daripada bermula dia diucapkan takziah itu kan, dia solat sehinggalah ke subuh dia solat isyak kerana kecewanya dia tertinggal solat berjemaah tersebut. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu tindakan salafus salih. Apa tindakan kita bila kita tertinggal solat berjemaah? Cuma rasa macam perempuan kan tak perlu kan, perempuan kan tak sebegitu, perempuan kan tak sebegini. Ya, perempuan afdalnya solat di rumah, tetapi boleh juga solat di Allahumma salli ala Muhammad, boleh juga solat di masjid. Cuma Allahumma salli ala Muhammad, perempuan itu tidak disyariatkan untuk solat berjemaah di mana tempat azan dilaungkan. Kena faham, dia bukan maknanya perempuan tak payah solat jemaah, bukan begitu. Perempuan dia masih bergantung juga dengan solat berjemaah. Maksudnya dia masih dapat pahala dan sebagainya. Sebeginilah kisahnya ni. Cumanya perempuan ataupun si isteri-isteri
dia perlu amalkan solat berjemaah di rumah seperti mana Nabi SAW dulu sebelum datangnya perintah solat berjemaah pada tahun ke-18 Hijrah kalau tak silap saya, ke-8 Hijrah begitulah. Sebelum syariat berjemaah ni mula, maka Nabi SAW dan juga isteri baginda SAW semuanya solat di rumah. Semuanya solat di rumah. Dan mereka semua berjemaah. Cuma perkara ni tak ditunjukkan oleh Nabi kepada sahabat-sahabat secara syiar yang betul-betul perlu diamalkan waktu tu. Sebab ia belum diturunkan betul, disyariatkan betul. Sehingga bila dia syariatkan, rupanya syariat solat berjemaah ini adalah perlu diletakkan satu tempat untuk diisytiharkan. Yang ini adalah tempat solat. Dan itulah yang dinamakan tempat solat berjemaah. Dan siapa yang tak ada ataupun kalaulah tempat yang diisytiharkan itu tidak ada yang solat padanya, maksudnya tak ada seorang pewakil, maka satu kampung akan berdosa. Adapun perempuan-perempuan wajib juga ataupun disunatkan juga solat berjemaah di rumah. Sebab itulah ada hukum hakam solat berjemaah yang banyak diperbincangkan di dalam kitab ini tentang solat berjemaah wanita. Antara yang diperbincangkan dalam kitab ini adalah kenapa lelaki selayaknya, sunnah yang sebenar, selayaknya solat sunat di rumah. Maksudnya lepas habis semayang fardu isyak sebagai contoh, suami sepatutnya semayang solat sunat selepas isyak di rumah. Sebab apa? Sebab bila balik rumah, isteri ikut solat jemaah bersama suami. Suami solat sunat 2 rakaat, isteri solat isyak 4 rakaat. Begitulah yang dianjurkan Nabi SAW yang juga disebut dalam yang kita akan bincangkan secara detail nanti dengan dalil-dalil sekali insya-Allah. Dan dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita dah pinjam panjang begini, kita pun dah tak banyak masa rupanya. 10.50. Saya kena habis pukul berapa ni? 10.10 ke? Pukul 11 macam tu. Ya. Tapi saya rasa baik Ustaz dah jawab soalan dari para jemaah di ruangan komen. Oh, ada soalan. Ada di ruangan komennya. Macam mana nak buka komen ni? Ada. Baik. Ada beberapa soalan. Jadi nanti saya akan bawakan pula hukum hakam. Sebenarnya solat berjemaah ni hukum sebenar dia apa? Dalam mazhab Syafi'i apa dia? Dalam mazhab Hanafi apa dia? Dan semua perkara ini adakah dia berkait rapat dengan perempuan dan lelaki? Begitu. Mungkin saya akan bawa ke depan lah insya-Allah kalau sempat. Jadi wanita, ada soalan, wanita yang sudah tiada suami dan anak-anak sudah besar, boleh ke masjid atau surau untuk berjemaah waktu subuh, maghrib dan isyak? Wanita ni, perempuan ni, dia boleh pergi berjemaah ke surau atau masjid ataupun ke tempat yang diisytiharkan untuk solat berjemaah, yang ada laungan azan tu lah yang kita panggil kan. Jadi boleh ke tidak? Boleh selagi mana tidak ada fitnah padanya. Boleh kata sekarang ni boleh kata tak ada fitnah lah sebenarnya. Cuma ada beberapa masjid yang agak tu yang saya sebut tadi. Dia sebenarnya dalam kitab fiqh jemaah ni, dia ada kaitan dengan pembinaan masjid yang sehingga tahap akan mengurangkan fitnah yang berlaku pada wanita. Jadi kalau tak ada berlaku fitnah, maksudnya tak ada orang tengok dia macam terlalu cantik, tengok muka cantik sangat sebagai contoh. Perempuan yang cantik sangat, boleh ini satu perbahasan dalam fiqh Syafi'i. Perempuan yang mukanya terlalu cantik sehingga menyebabkan ramai orang nak pandang dia, boleh maka dia disunatkan, afdal dia solat di rumah. Begitu. Kalau boleh nak ajak orang berjemaah di rumah pun silakanlah dengan perempuan yang lain, contoh jiran dan sebagainya. Tapi kalau tak ada, sembahyang seorang lah. Itu paling afdal. Habis Ustaz, macam mana 27 pahala dia? Itulah yang sayangnya, 27 tu kurang. Tak dapat, tapi yang dapatnya adalah pahala afdal tadi. Dia dapat afdal tu. Ada yang ulama' sebut, ada dalam Imam Nawawi sebut, cerita bab
pahala ini, dia kata perempuan yang sebegitu, yang mendatangkan fitnah bila datang, maka dia akan dapat seperti mana orang yang sembahyang di berjemaah di masjid lah. Yang penting niatnya ada. Niatnya nak ke masjid, nak berjemaah tu ada. Kalau tak ada, tak dapat lah. Begitu. Jadi boleh ke tidak? Boleh. Subuh, maghrib, isyak selagi mana tidak mendatangkan fitnah. Macam mana tak datangkan fitnah? Subuh janganlah datang jalan kaki. Walaupun ada yang hadis tadi kata, boleh pergi, siapa pergi sembahyang jemaah, dapat pahala haji. Tapi jangan fikir dengan berjalan je lah. Maksudnya pusingan tayar pun dikiaskan, dikira sebagai pahala haji. Begitulah. Jadi boleh pergi, tapi elakkan fitnah. Jangan pakai telekung yang terlampau warna-warni. Renda-renda kan. Jalan apa? Pergi masjid, jalan pun ada gelang kaki, ada apa? Ada rantai emas begitu bunyi kan. Cekak. Itu memang datang fitnah lah. Itu bukan datang fitnah, itu memang sampai penjamun pun rasa macam difitnah lah, dia kata. Rugi aku tak curi, gitu kan. Jadi tuan-tuan berhormati Allah, perlu jaga yang itulah untuk datang. Yang kedua, solat sunat 4 rakaat siang. Dua salam tu betul lah tu. Boleh ke kita solat sunat qabliyah di rumah dulu sebelum kita solat jemaah ke surau ataupun masjid? Sebenarnya, kaedahnya begitu. Solat sunat qabliyah di rumah dulu sebelum kita solat jemaah. Sebenarnya kaedah dia begitu. Sehingga ada satu, Allahumma salli Muhammad, kaedah pembinaan pengistirahan, maksudnya pembinaan masjid itu perlulah dibina di tempat yang berdekatan dengan semua orang. Maksudnya sehingga menyebabkan orang yang nak datang masjid tu tak rasa penat. Jadi dalam kawasan wilayah persekutuan ini sangat cantik lah. Semua masjid sangat dekat dan semua orang boleh jemaah dengan cepatlah. Turun bawah, kalau quarters tu turun bawah ada surau dan sebagainya. Itu yang paling tepat untuk dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau keadaan rumah kita macam tu, dekat sangat dengan masjid, jadi silakan solat sunat di rumah, kemudian solat jemaah di surau. Adapun yang lebih afdal, kalau kita solat sunat di rumah menyebabkan kita tertinggal takbiratul ula di masjid, maka takbiratul ula itu lebih layak dikejar berbanding solat sunat di rumah. Maknanya solat sunat di masjid lebih baiklah. Begitu. Ya. Jadi seterusnya, ulang sekali lagi tentang suami balik rumah dan buat solat sunat berjemaah dengan isteri. Yang buat solat wajib isyak. Okey. Baik, macam ni 5 minit, ada 5 minit lagi. Baik. Suami habis main isyak, dia akan solat sunat ba'diyah, betul Jadi ba'diyah itu selayaknya ataupun sunnahnya untuk suami berada ataupun solat di rumah. Solat di rumah lah. Kalau Nabi SAW dulu, habis je semayang, rumah Nabi sebelah Masjid Nabawi, Nabi keluar daripada Babul Jibril, pintu Jibril, dia panggil pintu Jibril, Nabi keluar kat situ, terus Nabi solat kat rumah. Ada kalanya, isterinya ikut jemaah Nabi itulah. Maksudnya Nabi solat sunat, kita solat isyak. Macam inilah. Solat sunat isyak, suami solat sunat isyak macam biasa, isteri ikut solat tu macam biasa. Maksudnya, suami sembahyang 2 rakaat, isteri sembahyang 4 rakaat. Suami beri salam, isteri bangun tambah lagi 2 rakaat. Sembahyang isyak lah, isteri sembahyang isyak, cuma niatnya berbeza, niatnya masing-masing. Niatnya suami untuk solat sunat isyak, niatnya isteri untuk solat, minta maaf, niatnya suami untuk solat sunat ba'diyah isyak, solatnya isteri untuk solat sunat fardu isyak. Orang yang solat sunat boleh mengimamkan orang yang solat solat fardu. Orang yang sembahyang sunat boleh mengimamkan orang yang solat fardu. Dia jangan terbalik rakaat je. Kalau imamnya sembahyang 4 rakaat, kita datang, kita nak sembahyang maghrib 3 rakaat, tak boleh. Kalau selagi mana solatnya itu solat yang sama rakaat dan ia berkaitan dengan solat sunat, fardu dan juga qada, maka kita masih boleh berjemaah dengan beliau dan pahala 27 itu masih kutiba alaihi, dituliskan untuknya. Macam begitu. Boleh Jadi sebaiknya bolehlah nasihatkan suami begitu. Ataupun kalau suami rasa bila sembahyang kat masjid tu, dia rasa macam terganggu sangat. Ataupun kat masjid ada 2 orang je sembahyang tadi jemaah, 2 orang je. Lepas tu lalai pula tu, sembahyang tiba-tiba dah habis sembahyang. Jadi bila balik daripada sembahyang tu,
suami boleh ulang semula solat isyak dia secara berjemaah di rumah. Syarat dia, solat di rumah mesti lebih baik daripada solat yang dibuat tadi tu. Begitulah pengulangan-pengulangan. Yang tu kita akan bincang juga secara detail sebenarnya nanti, insya-Allah. Cuma begitulah. InsyaAllah, harap boleh faham lah. Kemudian, saya ada dengar solat qabliyah zuhur, sunat boleh buat 4 rakaat sekaligus. Tak ada tahiyat awal dan ba'diyah 2 rakaat. Dalam satu hari, kita solat 12 rakaat sunat dan 2 rakaat lepas maghrib dan 2 rakaat isyak dan 2 rakaat. Boleh ke? Baik. Solat sunat, dia sebenarnya tak ada masalah. Cuma yang dituntut tu, betul lah tu, sebelum zuhur 4 kan, selepas ba'diyah jadi 2. Dia yang dituntut tu 12 rakaat, betul lah tu. Cuma dalam hadis Nabi SAW, siapa yang nak dapatkan kelebihan tu, maksudnya siapa yang nak dikutiba alaihi, Allahumma salli apa hadis saya tadi, sehingga nak bara'atu minan nifaq, kata Nabi SAW. Siapa yang nak dapatkan bara'ah tu, apa namanya, mendapatkan pelepasan daripada sifat nifaq itu, maka kata Nabi SAW, ia perlu buat 2 perkara lah. Antaranya yang pertamanya yang tadi tu, takbiratul ula. Yang keduanya, takbiratul ula 40 hari. Yang keduanya, solat sunat zuhur, ba'diyah dan qabliyah 4 rakaat. Maka siapa yang mengamalkan perkara tersebut, maka dia akan dapat dia akan dilepaskan daripada sifat nifak, kata Nabi SAW, sifat munafik itulah. Jadi itu kelebihan. Cuma siapa yang ada kekangan untuk buat perkara tersebut, silakan buat yang dituntut saja, tak ada masalah. 4-2 ataupun 4-2 juga sampai isyak tu pun boleh. Ada yang 4-4. Cuma soalannya tadi, solat zuhur 4 rakaat tak ada tahiyat awal dan ba'diyah 2 rakaat. Sebenarnya boleh. Dia kaedahnya boleh. Cuma waktu siang, mana-mana sembahyang sunat digalakkan untuk dibuat secara, saya lupa ke terbalik itu kan? Allahumma salli ala Muhammad. Minta maaf, betul lah tu. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Nanti saya rujuk balik, minta maaf banyak. Antara 2 lah, mungkin saya terbalik, nanti saya rujuk balik lah. Siang, dia solat sunat, solat apa-apa solat sunat sekalipun, kalau kita buat 4 rakaat, antara malam atau siang tu memang digalakkan untuk buat sekali jalan 4 terus sampai 2 salam. Adapun malam ataupun siang begitulah, nanti saya rujuk balik, minta maaf. Nanti saya tengoklah mana satu yang betul-betul afdal. Adakah solat sunat siang hari perlu dibuat 4 rakaat sekaligus tanpa salam ataupun waktu malam. InsyaAllah saya akan ulang semula. Saya akan take note lah. Take note di dalam kitab ni, insyaAllah. Minta maaf semua. Jadi jika ada soalan lain, saya rasa setakat ni saya akan berhentilah untuk masuk bab apa tu namanya tu, kewajipan hukum solat berjemaah itu. Apakah hukum solat berjemaah dalam mazhab Syafi'i dan mazhab lain, nanti kita akan cerita. Cuma kalau ada soalan lain dan kalau ada soalan tadi yang tak jelas, minta maaf tu. Saya kira tak ada lah. Saya kira tak ada. Cuma hati-hati untuk lelaki, sebab ada dalam beberapa pandangan tentang solat berjemaah yang menyatakan bahawa solat berjemaah untuk lelaki ini adalah fardu ain. Maka siapa yang tidak tunaikan solat berjemaah bagi lelaki, maka ia adalah satu dosa untuk beliau ataupun untuk setiap individu tersebut. Adapun itu adalah pendapat yang paling ganjil dalam mazhab Syafi'i dan itu adalah pegangan mazhab Hanafi. Nanti kita akan bincang akan datang, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Jika ada soalan saya bukalah kalau ada. Okey, baik Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazim Zainuddin atas perkongsian ilmu dengan jelas, insya-Allah. Segala ilmu yang disampaikan tadi dapatlah kiranya kita amalkan dan disampaikan juga kepada orang lain. Dan jangan lupa
Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran juga ada menyediakan channel YouTube. Channel YouTube minta subscribe dan like dan share dan untuk kita tengok berulang kali di YouTube channel. Dan ucapan terima kasih kepada para jemaah yang sudi luangkan masa hingga ke akhir majlis ilmu ini dan teruskanlah berada dalam medan ilmu pada setiap ketika dengan sejam program yang disediakan oleh pihak Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran. Saya mewakili pihak pengurusan, mohon maaf jika ada sebarang kesilapan ataupun salah bicara dari saya. Dan bagi menangguhkan majlis ini, mohon Ustaz untuk tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Silakan Ustaz. Bismillah. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah wa suratul asri. Moga gugurlah dosa-dosa kita insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum.